Okey. Saya tak ada soalan ni. Sekejap saya besarkan. Okey, garis lurus pula geometri koordinat nombor 24. Kita sambung. Kita tengok dia macam ada ingat semula jenis-jenis persamaan garis lurus ada AX campur BY campur C sama kosong bentuk arm, Y sama dengan MX tambah C bentuk keturunan, X per A campur dengan Y per B sama dengan 1 bentuk pintasan. Okey, ada 3 bentuk kan. Dua-dua ni kalau bentuk pintasan, bawah dia pintasan X, bawah ni pintasan Y. Okey. Sekejap. Saya besarkan bentuk pengawas punya tetap tak nampak. Mana spek saya? Okey, kita tengok. Nombor 24 kan. Jika garis lurus X. Nampak? Sekejap. Saya kena buka tu lagi. Tak nampak? Buka tu lagi. Sudah. Tadi ketua pengawas. Ni anak ketua pengawas. Berlari sentiasa. Join. Tengok, dah masuk seorang lagi tu. Itu bos punya. Okey. Jika garis lurus X per 3 tolak Y per K sama dengan 1 adalah berserenjang. Berserenjang dengan 6X tambah 8Y tolak 3 sama dengan 0. Cari nilai K. Okey, berserenjang pula. Tengok. Formula apa? Formula untuk berserenjang adalah M1 darab dengan M2 sama dengan -1. Itu formula untuk berserenjang. Jadi kita kena dapatkan M kat sini. Cara dapat M, satu cara adalah kita kena jadikan dia dalam bentuk kecerunan. Itu salah satu cara kan. Jadikan dia dalam bentuk kecerunan. Tapi kalau ada cara lain, tapi salah satu cara yang paling best adalah jadikan bentuk kecerunan. Okey. Tapi untuk bentuk pintasan dia tak sesuai tau kita gunakan bentuk kecerunan. Susah kita nak jadikan dia Y tu. Kan? Jadi apa kita buat? Saya ambil ni. Ini maksudnya pintasan X dia sama dengan 3, pintasan Y dia sama dengan negatif K. Tengok betul-betul sebab formula dia tambah negatif K. Jadi kat sini kita boleh dapat kecerunan yang mana M sama dengan negatif pintasan Y per pintasan X. Ini kalau kita nak cari kecerunan daripada bentuk pintasan. Okey. Jadi kita akan dapat negatif pintasan Y kita negatif K per dengan pintasan X 3. Dapat jawapan K per 3. Ini kita dah dapat kecerunan untuk yang atas. Berserenjang. Yang bawah ni dia lebih mudah kita buat jadikan bentuk macam ni. Dia tengok keadaan. Okey, yang bawah ni pula kita akan buat dia jadi 8Y sama dengan negatif 6X campur 3. Pak, kemudian per 8. Y sama dengan negatif 6X
campur 3. Jangan perpanjang satu-satu. Satu sebab kita nak dapat apa? Kecerunan. Jadi mana kecerunan kita ni? Ni M kita. Negatif 6/8. Kan? Kecilkan jadi negatif 3/4. Negatif 3/4. Jadi M2 kita negatif 3/4. Sekarang kita dah boleh guna formula, dah dapat K kan. Jadi formula kita K M1. K per 3 darab dengan 3 negatif. Ada negatif. Negatif 3/4 sama dengan negatif 1. Kita pakai formula apa? Berserenjang. Selesaikan? 3 dengan 3 mati. Negatif dengan negatif mati. 4 naik atas. K sama dengan 4. Nampak? Mak Rajin dah masuk? Bagus. Boleh faham ni? Soalan pendek je tau. Jangan terkejut Ahmed. Soalan pendek je. Tapi saya buat kat whiteboard. Kan? Memang kalau tengok buat whiteboard, satu whiteboard pakai. Kan? Buat kat kertas sikit je. Boleh? Boleh cikgu, tadi saya screenshot. Boleh ya? Okey. Ya. Majin. Majin? Okey. Okey. Hang sihat dah ni? Okay. Alhamdulillah cikgu, saya kat Penang ni cikgu. Kat Penang? Lain okey? Cikgu? Lain okey, lain. Okey. Sana hujan lebat tu. Kampung saya pun malam hujan lebat cikgu. Ni kurang sikit. Jangan pergi mandi. Kita sambung okey. Tengok nombor 25 pula. 25. Jadi sambil-sambil kita buat soalan ni, kita buat revision, tengok formula apa yang ada kenaan. Macam tu kita dapat lagi lah. Nombor 25. Cari persamaan garis lurus yang melalui titik 1, negatif 4. Okey. Dan selari dengan selari dengan 3y tolak 2x campur 5 sama dengan 0. Yang ini pun ada trik dia. Tengok trik dia. Bila dia bagi dalam bentuk jawapan kita pun kita boleh buat dalam bentuk senang. Macam mana? Kalau dia kata selari, senang. Macam mana senang dia? Kamu tiru je. Y. Selari sama, dia tak ubah. X, dia tak ubah. Yang dia ubah apa? C dia berubah. Macam tu. Terus macam ni je. Macam nak cari C, masuk nombor. Masuk je nombor dia. Masuk Y kita negatif 4. X kita 1. Kita akan dapat jawapan sini negatif 12 tolak 2, negatif 14. Jadi C sama dengan 14. Jadi jawapan kita tu dapat 3y tolak 2x campur 14. Kita boleh jawab macam ni. Sebab apa? Persamaan garis lurus ada 3 jenis. Kita boleh jawab mana-mana jenis kalau dia tak nyatakan jenis apa. Nampak? Jadi kesimpulan kita apa? Kalau selari, kecerunan sama. Kecerunan sama. Okey? Bila kecerunan sama, kalau bentuk AX campur BY campur C sama 0, maksudnya X dan Y sama. Macam tu. Itu kesimpulan kita. Boleh? Ini trik lah. Jadi kalau kamu buat ni, laju sikit lah. Tak payah pergi tukar jadi Y dulu. Lepas itu letak pula dapatkan kecerunan dia semua. Tak payah. Sama je lebih kurang. Cuma dia lebih mudah sebab bentuk tak ada fraction. Fraction apa? Pecahan. Okey. Boleh dah? Screenshot? Dah cikgu, dah. Dah, okey. Pergi nombor 26. Okey, 26 kat sini.
Soalan dia cari persamaan garis lurus. Okey. Cari persamaan garis lurus yang melalui titik P negatif 25 dan selari dengan tembereng garis pula yang menghubungkan titik-titik. Satu lagi ada menghubungkan titik A dan B. Yang mana A kita adalah 21 B kita adalah 3 negatif 4. Dia kata apa? Selari pun sama juga, senang. Bila dia kata selari, kita ambil kecerunan kat sini, kita cari C kat sini. Kita guna teknik apa? Kita guna jenis kecerunan pula. Tengok M kita. Tengok M. M sama dengan, saya ambil 1 tolak negatif 4, Y2 tolak Y1 per 2 tolak 3. Saya akan dapatkan sini 5 per negatif 1 sama dengan negatif 5 sedang. Jadi kita terus pakai formula Y sama dengan MX tambah C. Y kita 5. M kita negatif 5. X kita negatif 2. Cari C kita akan dapat 10. 5 tolak 10 dapat negatif 5. Di jawapan kita Y sama dengan negatif 5X tolak 5. Ini senang. Dalam matematik pun ada belajar. Dalam matematik dia belajar ni je. Dia belajar jenis kecerunan sahaja. Okey. Itu nombor 26. Dah ambil Zaina? Dah cikgu. Dah 27 27. Okey. 27. Cari persamaan garis lurus yang selari dengan 2x tolak 3y campur 4 sama dengan 0 selari dan melalui titik tengah tembereng. Dia bagi titik tengah tembereng pula kan, KL. KL kat sini negatif 30. L kat situ 5 negatif 2. Dia lalu tengah-tengah. Kan? Jadi teknik sama macam tadi. Kita guna teknik apa? Kita guna teknik X dan Y sama. Jadi jawapan kita akan dapat 2X tolak 3Y tambah C sama dengan 0. Nak cari C kena pakai koordinat. Koordinat kita guna apa? Titik tengah. Titik tengah kita buat pakai purata saja. Purata maksudnya negatif 3 campur 5 bahagi 2. 0 campur negatif 2 bahagi 2. Dapat koordinat titik tengah kita 2 bahagi 2, 1. Negatif 2 bahagi 2, negatif 1. Nampak? Ambil koordinat ni, masuk dalam ni. X kita akan jadi 2 kali 1 tolak 3 kali negatif 1 tambah C sama dengan 0. 2 campur 3, 5. C sama dengan 5 pergi sebelah, negatif 5. Tulis jawapan. Bintang pula. Boleh lah. Kan? 2X tolak 3Y tolak 5 sama dengan 0. Benda ni banyak pakai dalam kertas 2 nanti. Banyak pakai dalam kertas 2 kan. Dia kertas 1 dia pendek-pendek. Pendek-pendek. Kertas 2 dia bagi gambar. Ada A, B, C, D. Markah dia bagi 10. Salah satu je. A ada macam ni. B ada macam tu. Okey. Nombor 27 dah. Boleh? 27. Okey, 28. 8. Pendek je. Dia ada 28 tu. Saya tolak terus 28 sampai 31. Okey. 28 sampai 31 Dah? Dah cikgu dah. Okay. Dua puluh 28. Cari persamaan garis lurus. Okey. Yang melalui titik 1, 2
dan berserenjang. Berserenjang. 2x tambah 3y tolak 4 sama dengan 0. Okey. Ini dia kata berserenjang. Berserenjang tak bolehlah sama, kan? Berserenjang tak boleh sama. Okey. Tapi dia ada trik dia, tapi saya tak trik dia agak menggelirukan juga. Takut nanti kamu tak ingat. Kita buat. Kalau berserenjang, elok kita gunakan teknik biasa, iaitu tukarkan kepada bentuk kecerunan. 3y sama dengan negatif 2x campur 4 potong 3/3/3. Jadi M kita sama dengan negatif 2/3. Bila yang ini negatif 2/3, M yang baru kita, M2 kita adalah apa? Berserenjang. Ingat teknik dia? Berserenjang apa? Negatif tukar jadi positif, 2/3 terbalikkan. Jadi M dah dapat. M dah dapat, kita cari C. Cuma kat sini, bila M kamu dalam bentuk pecahan, kamu digalakkan menggunakan teknik kedua untuk cari persamaan. Iaitu, yang pertama adalah Y sama dengan MX tambah C. Ini yang pertama. Yang kedua, Y tolak Y1 sama dengan MX tolak X1. Ini sebenarnya yang ini dia akan jadi bentuk kecerunan. Yang ini dia akan jadi bentuk am. Itu teknik dia. Kalau berlaku pecahan lah, kan? Senang kira. Contoh macam ni, saya terus ambil formula kita Y tolak Y1 sama dengan M X tolak X1 Y tolak 2. M 3/2 X tolak 1. Okey. 2 bawah pergi ke sebelah darab, 3 masuk dalam. Dia macam tu. Dia akan jadi apa? Sini akan jadi 2Y tolak 4 sama dengan 3X tolak 3. Sebab tu dia akan jadi bentuk am. Semua bawa ke sebelah. Dia akan jadi 2Y tolak 3X. Nombor kita negatif 4 campur 3 tolak 1 sama dengan 0. Ni perhatikan. Jadi dua kaedah saja. Kalau nak guna jenis kecerunan, biasanya ada dua. Satu direct, satu lagi yang ini. Yang ini biasanya dia akan jadi macam ni. Apa guna teknik ni? Teknik ni biasanya digunakan untuk mengelak jawapan dalam bentuk pecahan. Cikgu, Ya. macam mana yang nak dapat M2 tu? M2 ni? M2 ni sepatutnya formula kita pakai apa? Sepatutnya kita pakai formula kita adalah M1 darab dengan M2 sama dengan negatif 1. Sebab apa? Dia bagi berserenjang, perpendicular. Betul? Tapi cara shortcut dia senang je. Iaitu, mula-mula kamu tukar positif dengan negatif, kemudian kamu terbalikkan. Nampak? Kalau M1 tu positif, maksudnya M2 dia negatif lah. Macam tu. Tengok, kalau yang ini positif, yang ini akan jadi negatif. Nampak? 3/2 akan jadi 2/3. Okey? Kalau yang ini M1 sama dengan 3. Berapa M2? M2 akan jadi negatif 1/3. Sebab yang ini 3 sebenarnya adalah 3/1. Okey? Sekejap, saya nak screenshot. Okey. Ahmad Rajin, cakap apa? Tak dengar? Cikgu, kalau buat yang berserenjang tu dalam bentuk panjang boleh cikgu? Bentuk panjang mana? Dalam kijang yang originalnya. Cikgu ajak ni shortcut kan cikgu? Shortcut. Boleh. Kalau yang masuk dalam formula. Masuk dalam formula. Oh, itu formula dia? Tu formula dia. Oh. Masuk dalam M2 formula. untuk formula tu macam mana cikgu? Masuk je. Kan? Masuk dalam formula. Tapi dia dapat sama juga contoh. Masuk dalam formula. Yang ni kita ada M1. Kita nak cari M2 betul? Jadi M1 darab dengan M2 sama dengan negatif 1. M1 kita negatif 2/3. M2 kita nak cari. Jadi pindah sebelah. Bila kita pindah sebelah, dia akan jadi apa? Nampak? Negatif dengan negatif mati. Kan?
Lepas tu 2 dengan 3 dia terbalik. Tu jadi 3/2 tu. Itu pakai formula. Tapi okey. markah satu je. Congak je lah. Kan? Boleh? Cikgu, untuk soalan ni dia ada 2 pilihan kan? Atau dua formula yang boleh guna kan untuk dapat jawapan. Boleh? Nak pakai yang ini boleh? Kalau ada pakai yang ini, jawapan kamu akan dapat inilah yang biasalah. Kita akan dapat apa? Y sama dengan 3X campur 1/2/2. Macam ni. Jadi macam ni jawapan. Sebab tu guna formula ni guna untuk bentuk supaya cantik. Bila cantik Dua-dua supaya... betul ya cikgu kan? Dua-dua betul kan cikgu? Dua-dua betul. Sebab Okay. yang ini jenis kecerunan, ini jenis Okey. Tapi kalau ada pelajar dia buat macam mana? Dia dah buat macam ni. Kan? Lepas tu dia pergi darab 2. Dia buat 2Y sama dengan 3X campur 1. Yang ini ada setengah pemaksa di pangkal. Sebab dia kata apa? Mat tak boleh sebab mat ada 3. Kalau mat dia lebih kurang Kalau mat memang tak boleh. Sebab kita ada 3 jenis je. Hati-hati Okey, boleh? Boleh. Boleh. Azrina? Dah. Dah, cikgu. Dah. Wencha? Wencha sengap lah. Dia tengok ni, saya buat ni. Boleh faham Wencha? Okey. 28. Nombor 29. Okey, 9 Nombor 29 kat sini. Tengok, cari persamaan garis lurus yang melalui titik A 5 - 3 dan berserenjang. Dengan tembereng garis yang menghubungkan MM. Ni. Ini saya letak ya, kita letak lebih kurang aja. Dan MN ni tak payah ikut sangat koordinat dia. Tak bagi huruf sudah, bagi nombor sudah ada nombor. Okey, sebab kita nak cari apa? Titik yang melalui apa? Berserenjang. Berserenjang. Okey, jadi kita akan cari apa? Kecerunan. Apa kecerunan kita? Yang ini kita panggil dia M1. Yang ini M2. Yang asal yang nak cari. Okey, M1 kita sama dengan 4 tolak 3 -2 tolak -4. Kita akan dapat kat sini 1/2. Okey, jadi kamu dah boleh congak lah. Berapa M kita yang baru? Tak payahlah buat tu, kita buat apa? -2. Bagus. Buat. Jadi ini tak ada pecahan. Kalau tak ada pecahan, pakai yang biasa je. Y sama dengan -2x tambah C. Yang ni. Kan? Nak pakai yang teknik satu lagi pun boleh. Mana-mana boleh. Y -3. -2x kita 5 tambah C. C akan dapat 10 tambah 10. -3 tambah 10 akan dapat 7. Jadi jawapan kita akan dapat Y sama dengan -2x tambah 7. Okey? Boleh? Saya lupa apa. Awincah belajar dalam English kan? Kalau belajar dalam English, kamu boleh tengok saya punya recording. Masuk nanti recording dalam channel saya. Saya ada ajar kawan kamu yang kelas lain, tapi soalan dia dalam English. Soalan sama, cuma translate je. Itu je beza. Cikgu, Boleh saya tengok, BM. boleh rujuk. Saya BM cikgu. BM kan? Ah. Kalau BM tak apa. Saya risau kalau dalam English. Kalau dalam English,
belajar, saya ada satu lagi kelas tu saya ajar mula saya ajar dalam English tak faham. Jadi tapi saya pakai soalan dalam English saya ajar dalam BM sama juga. Jadi bagi siapa yang nak tengok yang dalam English boleh pergi tapi kena carilah kan. Cari. Sebab saya tak sempat nak susun nama file tu. Kamu carilah apa beza dia. Kalau bahasa Melayu biasanya situ dia matematik tambahan di kata 4. Kalau English itu AddMath Form 4 coordinate geometry. Macam tu je. Okey. Kita teruskan. Nombor 30. Oh, Mak Rajin ni Mak Rajin. Duk tengok lagi ke recording? Ya cikgu. Recording cikgu kat YouTube lah cikgu. Kat YouTube. Dia tengok. Kat YouTube lah cikgu. Untuk kat sekarang ni YouTube. tak tengok lagi cikgu sebab saya tak yang tak tahu lagi cikgu. Saya buat dengan kawan saya kan. So tak buat solo lagi. Kalau buat solo mesti saya tengok lah cikgu. Okey. Oh, ada kawan yang pandai buat lah. Senang lah. Bagus. Ya cikgu. Okey. Nombor 30. Koordinat titik PQRS. Okey, PQRS. P 34. Q 1 negatif 2. R negatif 5 negatif 6. S negatif 3 8. Ni biasanya kalau koordinat saya susun bawah macam ni. Nanti kita boleh hubung kait dia kalau perlu. Okey. Cari persamaan garis lurus yang melalui titik tengah PQ. Ada agak dah. Jadi PQ kena cari titik tengah. Titik tengah PQ dan berserenjang, nampak? Berserenjang dengan RS. Ini kena cari M. Ini kena cari titik tengah, yang ni kena cari M. Purata dua-dua kan cikgu. Purata. Purata Titik tengah 10. senang. Purata je. Titik tengah kita terus ambil 3 campur 1/2 ni. Yang ini 4 tolak 1/2. Jadi kita akan dapat jawapan kita 2 3/2. Itu koordinat titik tengah dia lah. Okey. M keturunan keturunan M1 ni asal. Saya akan dapat, saya ambil ni lah. 8 ni 2. 8 tolak negatif 6 per dengan negatif 3 tolak negatif 5. Kita akan dapat 14. Betul? 14 per dengan 2. Dapat 7. Okey. Jadi dia kata apa? Berserenjang. Bila berserenjang, jadi M2 kita adalah negatif 1/7. Koordinat yang ini. Nampak? Okey. Jadi nak pakai macam mana? Biasanya kalau melibatkan apa ni? Pecahan macam ni, kita akan gunakan teknik satu lagi. Teknik yang kedua, saya akan guna apa? Y tolak dengan Y1 sama dengan negatif 1/7 X tolak dengan X1. Okey. Yang ni ada 2 kali pecahan. 7 pergi sebelah, negatif 1 masuk dalam. 7 pergi sebelah, dia akan jadi 7Y tolak 21/2. Ni. Yang ini akan jadi sama dengan tolak X campur 2. Nampak? Ada lagi seorang pecahan. Ada lagi seorang. Darab semua dengan 2. Dia akan jadi 14Y tolak 21 sama dengan negatif 2X campur 4. Dah tak ada pecahan baru cantik. Bentuk am kita buat tanpa pecahan. Jadi kita akan dapat jawapan kita 14Y campur 2X tolak dengan 17. Sama dengan 17 pula. 25. 25 sama dengan 0. Perhatikan. Teknik nak buat persamaan dengan kalau kita jumpa keturunan kita dalam bentuk fraction. Boleh kalau kamu buat bentuk biasa, bila melibatkan pecahan, kamu kena guna kalkulator.
Tapi kalau pakai cara ni, biasanya nombor-nombor dia simple nombor. Dia tak payah pakai kalkulator. Kira-kira kita pakai sifir yang kita dah hafal daripada darjah 1 dulu. Okey. Itu nombor 30. Sambung tengok 31. Boleh ke? Boleh ke boleh? Boleh? Azarina dah? Dah. 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 Okey. Kita masuk terus 31. Mana saya baling madam ni? 31 pula. Soalan 31 kat sini. Cari persamaan pembahagi dua sama serenjang. Wow. Kan? Persamaan pembahagi bahagi dua sama serenjang. Okey. Yang menghubungkan titik P negatif 1, 2 dan titik Q 3, 8. Okey, kat sini tengok betul Okey. Pembahagi dua sama serenjang. Ini maksud pembahagi dua sama serenjang perpendicular bisector. Ini saya tulis dalam bahasa Inggeris sebab apa? Benda ni kamu akan belajar lagi sekali dekat matrik nanti. 2 tahun lagi lah kamu masuk matrik. Lepas SPM. Kan? Sebab ramai pelajar saya yang mana ambil MAT, bila masuk matrik dia masih lagi bertanya. Hantar soalan. Cikgu soalan macam mana nak buat? Dia dapat cikgu soalan perpendicular bisector apa benda. Saya bagi pembahagi dua sama serenjang. Oh, okey faham, ingat. Sebab tu kita kena tahu apa dia punya translation ni lah. Lebih kurang perpendicular bisector maksudnya ada dua titik kan? Kita kena cari satu garisan yang mana dia berserenjang dengan garisan asal tu dan membahagi dua sama banyak, sama besar. Ini kita panggil dia bisector. Ini berserenjang. Lepas tu dia kata pembahagi dua sama serenjang. Itu maksud dia. Jadi garisan saya bila dapat macam ni, key dia kita dapat apa? First, kamu kena dapat titik tengah. Point kita akan pakai titik tengah. Yang kedua, kita kena cari kecerunan. Menggunakan apa? M1, M2. Untuk apa? Berserenjang. Itu key dia. Kita boleh buatlah. Yang pertama, kita cari apa? Titik tengah. Titik tengah kita akan dapat negatif 1 campur 3 per 2. 2 campur 8 per 2. Kita akan dapat 1, 5. Ini dapat dah. Apa ingat? Kecerunan pula. Kita cari kecerunan. Jadi M dia pula. M1 sama dengan 8 tolak 2. 3 tolak negatif 1. Kita akan dapat 6 per 4. Kecil kan? 3 per 2. Jadi berapa M2 kita? M2 kita sama dengan negatif 2 per 3. Sekarang kecerunan kita adalah kecerunan pecahan. Jadi cara yang terbaik kita guna teknik yang kedua, persamaan Ahmad. Jadi Y tolak dengan 5 sama dengan negatif 2 per 3 X tolak 1. 3 pergi sini, negatif 2 pergi sebelah. 3Y tolak 15 sama dengan negatif 2X campur 2. Dapat jawapan 3Y campur 2X tolak 15 tolak 2 tolak 17 sama dengan 0. Dia faham tak ni? Panjang juga cerita dia.
Okey? Ada soalan? Tak ada cikgu. Okey, boleh faham? Macam mana? Boleh. Boleh jadi kalau exam masuk ni jawab lah. Full mark. Dahsyat kalau soalan ni. Ni bukan Baik saya senang tak dapat result lagi. Tak dapat result lagi? Oh, dah exam dah itu? Tak ada. Jawab banyak? Ha? Jawab semua? Jawab semua. Yes, 100%. InsyaAllah. Dalam exam, bagi saya lah. Saya sedang je dalam exam. Tugas pelajar, jawab semua. Kalau boleh jawab semua, anggaplah kamu dah dapat 100%. Sebab bila kamu dah jawab semua, yang memisahkan antara kamu dengan result kamu yang bagus tak bagus ni adalah careless. Itu nak buat macam mana penyakit. Sikit-sikit dah kita buat. Kan? Dia kena jawab semua tu. Kalau tak tahu tu tak jawab semua tu tak betul. Jadi tapi mungkin kadang-kadang ada sangkut, tak terjawab, tak faham. Okey, kita letak percentage. Itulah cerita dia. Berapa persen jawab? Banyak ke tak banyak? Jadi yang pertama, exam apa-apa exam pun sampai kamu mati pun. Exam yang pertama, kalau orang tanya, kita jawab dulu. Betul salah, kemudian dia akan bagi jawapan. Okey, salah. Okey, apa jawapannya? Tanya balik. Sudah tazkirah pula Kita bersama-sama. Nombor Buku apa ni? sikit lagi. Satu lagi. Nombor apa dah? Tadi 31 kan? Siapa kan? Tadi 31. Sekarang 32. 32. Pembahagi dua sama serenjang. Oh, ini cerita pasal pembahagi dua sama serenjang. Pembahagi dua sama serenjang bagi tembeling garis yang menghubungkan R negatif 2, 3 dan juga S 6, 7 bersilang dengan paksi X pada titik A. Sudah. Dia kata dia ada titik. Ini ada dia punya pembahagi dua sama serenjang. Yang ini pula bersilang dengan paksi X pula dekat titik A. Macam tu maksud dia cerita dia. Kita lukis. Okey. Cari koordinat titik A pula. Jadi apa nak buat? Dua benda. Pertama, kita cari dulu persamaan perpendicular bisector dia. Jadi kena cari apa? Titik tengah dulu. Titik negatif 2 campur 6 per 2. 3 campur 7 per 2. Sini kita akan dapat 4 per 2, 2. 10 bagi 2, 5. Okey. Kemudian kecurunan pula M1 kita sama dengan 7 tolak 3 per 6 tolak negatif 2. Kita akan dapat 4 per 8. 1 per 2. Jadi kita akan dapat M2 kita dah boleh congak dah. Berapa? Negatif 2. Yang ini kalau nak pakai bentuk am pun boleh, tak ada hal. Tengok, bentuk am. Bentuk am pun senang. Jadi kita pakai y tolak 5 negatif 2 x tolak 2. Dia lagi sedang sebenarnya, nampak? Dia tak ada pergi sini. Dia terus y tolak 5 negatif 2x campur 4. Kita akan dapat y campur 2x tolak 9 sama dengan 0. Kalau nak jadi 5 pergi sebelah jadi y mx plus c pun boleh. Tak ada masalah. Tak ada hal. Okey. Dah dapat ni. Dia nak koordinat A. Dia adalah pintasan x. Jadi apa syarat untuk pintasan x? Pintasan x berlaku apabila y sama dengan 0. Jadi apa jadi bila y kosong? Bila y kosong dia akan jadi 0 campur 2x tolak 9 sama dengan 0. 2x sama dengan 9, x sama dengan 9 per 2. Itu adalah A. Dia minta koordinat. Tulis betul-betul. 9 per 2, 0. Siapa? A. Semua detail. Mari kita buat. Cikgu, saya nak tengok siapa cikgu? Boleh tengok. Okey, cikgu masih cikgu. Faham. Boleh? Okey. Boleh ke boleh?
Saya tengok soalan seterusnya saya rasa dah masuk kata 2 ni. Oh belum. 3/3 belum kata 2, pendek je. Okey, kita buat satu lagi ya. Kita mula tadi dengan nombor 24 habis sampai 33. 10 soalan lah. Sikit-sikit lama-lama pandai. Okay. Nombor 33. Ada gambar raja. Lebih kurang kita lukis tarik berserenjang. Yang ini dia bagi 2y sama dengan negatif 3x. Campur dengan 6. Ada pintasan x dekat R. Dan pintasan y dekat Q sini P. Okey. Soalan dia, dalam rajah berikut, garis-garis lurus PQ dan QR adalah berserenjang antara satu sama lain pada titik Q. Persamaan garis lurus QR ialah 2y sama dengan negatif 3x campur 6. Cari persamaan garis lurus PQ. Alamak, best Okey. First kali kita kena dapatkan koordinat ni lah. Kita panggil apa? Pintasan y. Kenapa saya cari yang ni? Sebab yang ini adalah titik yang dikongsi bersama antara QR dengan PQ. Dikongsi bersama. Jadi kat sini lagi mudah kita buat dalam bentuk kecerunan. Sebab tu dia bagi macam ni. Jadi jawapan kita y sama dengan negatif 3x campur 6 per 2 akan jadi y sama dengan negatif 3/2x campur 3. C ni adalah pintasan y. Jadi kat sini adalah 3. C dia. Okey. Jadi sebab dia kata berserenjang, jadi M1 kita sama dengan negatif 3/2 yang ni. Jadi M2 kita, siapa M2? PQ punya adalah positif 2/3. Senang soalan bonus. Jadi jawapan kita y sama dengan 2/3x tambah 3 juga. Kenapa? C dia berkongsi tempat yang sama. Yang ni senang. Boleh? Okey, lendung kepala ke? Kan? Okey, tak apalah. Nah, untuk hari ni sampai sini dululah. Kan? Saya kalau pakai whiteboard ni, dia punya energi dia lain sikit. Saya kena exercise balik lah. Lama saya tak exercise ni. Kalau pakai kat meja tulis tu okey lagi. Banyak pun boleh. Yang ni dia tiba-tiba mengah. Dah tua. Okey? Jadi insyaAllah kita jumpa lagi minggu depan. Okey? Kamu cuba-cubalah tengok macam mana kan. Okay. Kamu tengah belajar topik ni juga ke dah lepas? Dah lepas dulu. Saya tengah belajar vektor. Oh dahsyat. Senang lah? Tak. Susah. Susah? Sikit. Tak apa. Susah nanti kita lambat lagi sampai tu. Cuba pelan-pelan lah. Mungkin saya akan lajukan sikit topik ni. Saya akan push sikit. Boleh Okay. Kita jumpa lagi insyaAllah minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye-bye. Ya, terima kasih cikgu. Bye. Asyik go. Sama.